Assalamualaikum, selamat pagi, salam keluarga Malaysia. Bersama saya Wan Alif dan juga saya Jessica Choo. Pada hari ini hari Isnin, hari baru, minggu pertama, hari pertama. Mungkin hari ini mungkin ada hari gaji, mungkin ada hari yang baru masuk kerja, mungkin ada hari yang ingin bersukan nak beli basikal atau sebagainya. Semoga hari ini dipermudahkan dan yang pastinya hari ini 25 Oktober 2021 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Dan yang pastinya hari itu tadi seperti yang saya lihat sungguh ceria. Mungkin ada berita yang menarik ataupun apa yang dilalui hari ini, Jess? Hari ini biasalah hari pertama, hari Isnin kan. Jadi semangat sikitlah nak kerja. Lebih-lebih lagi ada beberapa topik yang kita nak bincangkan lah kepada anda semua, kepada penonton di rumah, dan antaranya adalah manfaat buku panduan COVID-19 untuk masa depan dan juga lakukan ujian kendiri untuk kesihatan mental. Bukan setakat ujian kendiri Kenapa untuk mental COVID-19. perlu saya macam ni? Ni nak bagi kesedaran dengan orang ramai. Kesihatan mental ya, Wali. Mental ni, tapi Wali tak suka mental kan? Tak masalah bila pasal mental lah. Yelah Wan Alif, kena bagi kesedaran je. Bukan maksud saya tunjuk Wan Alif sakit mental. Tak ya. Bertabahlah. Tapi kepada anda semua, jangan lupa untuk share dahulu Facebook Sejahtera Asia dan juga TVS. Jadi share supaya kita nak, kalau ada apa-apa komen ke, penambahbaikan ke, boleh saja letak komen anda. Kita akan tolong bacakan. Kok ada nak sampaikan salam kepada keluarga yang jauh ke? Betul tak? Salam dengan kita berdua ke boleh juga. Tak jadi masalah. Kita boleh baca dan juga sampaikan khas untuk penonton Sejahtera Asia. Dan juga boleh menyaksikan kami di saluran 1 Radio Astro dan juga My TV, yang pastinya kita orang boleh kata orang miliki satu ilmu yang baru itu. Jadi jangan lepaskan peluang, jangan kata orang jangan berinsut sini-sini. Boleh Mbak Kufi ke Mbak Wati Chane depan meja sambil langgar Sejahtera Asia. Betul sih. Setuju. Dan juga antara topik-topik yang kita nak kongsikan, yang pertama Wan Alif adalah PRN12. Mengenai PRN12 ni tiada rundingan pembahagian kerusi diadakan. Setiausaha Agong Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi menafikan terhadap rundingan pembahagian kerusi antara GPS dengan Bersatu. Dan ini susulan terdapat laporan media tempatan yang mendakwa beliau telah mengesahkan terdapat rundingan berkenaan bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 akan datang. Tapi sebenarnya Wan Alif, ujar Alexander yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ni, ketika itu beliau hanya menyatakan kedudukan kerusi Krian akan dibincangkan oleh GPS. Namun tidak merujuk kepada mana-mana kerusi DUN yang lain sebenarnya. Tapi ada berlaku salah faham sedikitlah dekat sini. Ya, memang betul sebab kita tu sebagai perantaraan kepada mereka di luar sana, penonton-penonton kita. Yang paling pentingnya kita tahulah apa kesahihan ataupun ketepatan maklumat tersebut untuk kita sampaikan. Bila dah jadi macam tu, mungkin berlakunya salah faham, berlakunya sefahaman. Jadi menurut Datuk Seri Alexander Nanta Linggi juga nyatik kecewalah dengan tindakan segelintir media yang memasukkan kata-kata ke dalam mulut saya, iaitu nyatik mensensasikan lagi apa yang dipadahnya. Sebab dikata kita mun kita si tahu ataupun gig ragu-ragu bertanya. Jangan si bertanya, betul si Jess. Betul. Dan juga sebelum ini Bersatu menduduki satu kerusi DUN Sarawak menerusi Adun Krian, Datuk Ali Biju yang memenangi kerusi berkenaan sebagai calon PKR dalam PRN ke-11. Namun kini beliau telah menyertai Bersatu. Jadi bagaimanapun Nanta turut menegaskanlah rundingan sedemikian tidak pernah atau diadakan sama sekali. Beliau juga menyatakan GPS akan bertanding di semua kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak pada PRN ke-12 kelak. Jadi pengajarannya di sini Wan Alif, semua pihak akan sepatutnya menyampaikan fakta yang sebenar tanpa adanya isu yang berbangkit sebenarnya. Jadi kita sampaikan jelah apa-apa yang betul saja, jangan sebarkan berita yang tidak pasti, jangan kongsi. Betul ya Jess. 82 igya kerusi di seluruh negeri Sarawak tu. Yang paling pentingnya rakyat melalui platform TV seperti TVS tu mungkin boleh mendapatkan info-info ataupun perkembangan terkini status semasa. Kat mana?
Tersyasur. Biasalah kita kelakar kampung tu memang tersyasur sikit. Tapi itulah platform yang terbaik melalui TV dan juga mana-mana platform jugalah. Tetapi bagi kami lah, Jess, apa-apa pun penilaiannya biarlah ia diserahkan kepada pucuk pimpinan lah agar sidak yang boleh menentukan apa saja hala tuju dan juga apa saja perkembangan yang akan datang yang akan berlaku terutamanya pilihan raya negeri yang ke-12 kelak. Dan seterusnya kita balik kepada Fadilah gesar siapkan projek pembinaan jalan. Dalam perkembangan lain, Fadilah turut menggesar pihak kontraktor projek lebuh raya PAN Borneo untuk menyediakan segera kerja-kerja pembinaan khususnya di kawasan persimpangan lampu isyarat di Batu Enam, dan mereka turut diingatkan untuk memastikan pelan pengurusan trafik TMP dipatuhi sepenuhnya dan berada dalam keadaan teratur agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan raya. Dan Fadilah semalam dia telah mengadakan tinjauan mengejut di kawasan berkenaan susulan terdapat aduan yang mengatakan laluan berkenaan sesak akibat penutupan dan perubahan jalan bagi kerja-kerja pembinaan jejambat. Nampak tak Menteri Kanan Kerja Raya kita yang turun padang secara mengejut lagi tu. Tak perlu nak disuruh nak pergi ke apa ke, tapi beliau membuat pemantauan yang orang kata bagus untuk rakyat. Dia dengar aduan-aduan rakyat sebenarnya. Dia membuat turun padang tu disebabkan terlalu banyak aduan mengenai kesesakan lalu lintas di kawasan berkenaan. Dan kami pun pernah lalu juga di Sia untuk turun pagi, memang sangat sesak dan sik teratur jemput trafik, dan harap dengan tinjauan secara mengejut oleh Yang Amat Berhormat kita pun Menteri Kanan Kerja Raya tu mampu menyelesaikan ataupun mengurangkan lagi masalah kesesakan terutamanya di kawasan Batu Enam di projek lebuh raya PAN Borneo tu. Dan yang pastinya benda tu juga manfaatnya bukan seorang dua dapat, tapi keseluruhan rakyat di kawasan ni juga yang akan dapat kelak. Sekaligus akan memberi keselamatan lah kepada pengguna kita kan, Wan Ali. Ya, dan bagi saya lah, mungkin ada yang boleh bersabar, ada yang boleh bersabar. Tapi bagi saya projek toknya untuk manfaat semua, sabar sikitlah. Tapi mudah gentle lalu teruk. Boleh juga malah aduan dengan saluran ni betul. Jangan kita nulis panjang lebar dalam laman sosial. Jangan kita beri kecaman. Pola aduan boleh. Jangan beri kecaman agar benda tu sama-sama kita dapat, sama-sama kita rasai. Ni tahu esok lusa dah siap dah projek tu. Betul. Sebab ni ambil kerjasama pelbagai pihak sebenarnya, Wan Ali. Jadi bukan mudah. Prosesnya agak panjang sedikit, namun kita akan nikmatinya kelak. Ya, Gabi, benar pada kita. Seterusnya mengenai pendidikan Kampung Kudai Baru, Wan Ali. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof menyeru pelajar bukan sahaja memerlukan grade yang cemerlang, tetapi juga membina nilai dalam diri mereka. Macam ni nilai dalam diri ya. Nilai moral lah. Kalau dekat sekolah dulu belajarlah nilai-nilai moral kan, apa semua kan. Jadi kena serapkan nilai-nilai itu dalam diri mereka. Bukan hanya memerlukan grade yang cemerlang lah. Sebab kita tahu zaman sekarang ni, kita tahu grade akademik tu bukan kita cakap tak penting sebenarnya, Walif. Memang penting. Tapi sekarang ni kita kena serapkan nilai yang ada. Contohnya skill-skill yang kita perlu ada, communication skill dan sebagainya, nilai-nilai integriti dan sebagainya. Itu penting sebenarnya. Nilai murni tu Jasa, bila kami lihat dari sudut pendidikan Jasa, kita ada akademik ataupun kita megang skor yang paling tinggi yang kita dapat, tetapi yang paling satu yang paling wajib adalah adab kita lah. Menah kita tinggi pun pelajaran, adab ke laut pun cik guna juga lah. Dan di situ juga kami nak share juga lah dua tip. Dua tips lah dalam kita membina sebagai pelajar ataupun sasiah pelajar yang cemerlang tu, iaitu jangan kedekut ilmu. Kerana berbekalkan ilmu yang diperoleh kita, menjadi tugas kita untuk menyampaikan mereka dengan bimbingan dan juga lahirnya kumpulan pelapis-pelapis yang melengkapi proses pembelajaran dan juga pengejaran dengan teratur dan juga cemerlang. Bak kata peparah atap gitu. Pepatah Arab yang habis. Saya tu belum minum ya ni kali. Lepas ni kita pergi minum. Pepatah Arab tu pernah berkata, ilmu tanpa amal ibarat pokok sekda berbuah. Jadi bila kita berilmu mesti beramal. Jangan berilmu je tapi si beramal padat-padat dalam kepala otak. Tersentak pula. Dan yang kedua, mudah faham iaitu pelajar cemerlang mampu mencipta kaedah pembelajaran yang baik dan juga pelbagai kefahaman lebih elektif dan juga teknik pembelajaran yang lebih sistematik akan memudahkan pelajar untuk memahami sesuatu ilmu yang dipelajari, dan pelajar
harusnya bijak dalam menyusun strategi pembelajaran agar tekanan dalam pelajaran dapat dikurangkan. Dengar tu adik-adik semua pesan-pesan abang kita ni, abang tegak kita ni. Jadi yang pentingnya disiplin diri tu pun kena ada juga Walif, sebab dipupuk daripada sekolah kan, kena bawa ke alam pekerjaan lagi dan sebagainya. Penting juga Jess. Benar. Apa-apa pun memang adab, disiplin, apa kata orang budi bahasa, bukan budi bicara. Budi bahasa budaya kita. Ya, betul. Okey, seterusnya lagi Wan Alif, keperluan kebajikan penduduk Sarawak akan terus diberi perhatian. Menerusi program Jelajah Keluarga Malaysia. Dan baru-baru ni kan ada sambutan Hari Keluarga Malaysia dan sebagainya. Pelancaran, bukan Hari Keluarga. Pelancaran Keluarga Malaysia. Ya, pelancaran Keluarga Malaysia. Hari Keluarga Malaysia pula. Hari Keluarga memangnya nak bercuti tu rasanya. Asyik-asyik dah cuti kan, tak cukup-cukup habis. Hari Keluarga. Jadi Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata beliau akan memastikan kesinambungan dan pelaksanaan Keluarga Malaysia yang merupakan konsep diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menekankan aspek-aspek seperti kerangkuman, keberkesamaan dan kesyukuran. Dan beliau terus berkata keperluan dan kebajikan penduduk terus diberikan perhatian, terutama sekali di bawah program Jelajah Keluarga Malaysia. Dahulu beliau telah mengadakanlah program ziarah kasih warga emas dan orang kurang upaya di Kampung Semerah Padi bersama Menteri Muda Undang-Undang, Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali. Dan beliau telah melawat sebanyak 5 buah Walif rumah warga emas dan orang kurang upaya selain menghulurkan sumbangan dalam bentuk kewangan serta bantuan bakul makanan. Jadi kita dapat tengoklah. Betul Jess. Dan untuk pengetahuan Jess, untuk pengetahuan Jess yang mana yang berhormat Datuk Seri Hasidah mengupakan tetamu untuk Sejahtera Asia pada hari Minggu, hari Marik. Ya, betul. Saya dah nampak semalam. Nampak? Ya, Sejahtera Asia. Beliau datang ke set. Meriah. Patah dengan Wan Alif. Dan yang pastinya berbicara tentang keluarga Malaysia yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang boleh dikatakan satu sebagai perjuangan. Perjuangan yang ikhlas demi rakyat, terutamanya di seluruh Malaysia dan khasnya di negeri Sarawak tu. Dan katanya juga Marik, di mana keluarga Malaysia tu adalah sebagai senjata ampuh dalam kita sama-sama mendepani cabaran-cabaran pada masa kini dan juga pada masa akan datang. Jadi dapat kita lihat secara ringkasnya lah tentang konsep keluarga Malaysia yang dibawakan oleh Perdana Menteri kita yang paling kita sayangi. Itu dia. Dan untuk perkembangan terkini, kita nak bawakan perkembangan terkini untuk COVID Malaysia. Status terkini COVID-19 di seluruh Malaysia setakat semalam 24 Oktober 2021, sebanyak 6,978 kes sembuh telah pun direkodkan dan ia menjadikan jumlah kumulatif 2,327,369. Manakala untuk kes positif baharu jangkitan harian pula iaitu 5,666 kes baru jangkitan telah pun dilihat dan dicatatkan, dan ini menjadikan 2,431,716 kes, dan dalam masa yang sama 601 masih lagi dirawat di ICU dan memerlukan alat bantuan pernafasan. Dan duka cita dimaklumkan semalam, setakat semalam juga 52 kes kematian telah pun dicatatkan di seluruh Malaysia. Salam takziah daripada kami di seluruh warga kerja Sejahtera Asia. Dan untuk pengetahuan Jess, sebahagian besar daripada kes jangkitan tu dah turun kepada kategori 3, 4 dan juga 5 lah. Ya, betul. Dan harap benda tu dapat terus dikurangkan. Mun kita tu kami menggesah dengan orang rantu-rantu di seluruh negeri Sarawak tu. Di sini-sini je, di Sebuyo, di Linggo, Stumbin, Gedong, Semunjan, Asa Jaya. Sini-sini je patuhi SOP. Walaupun kita orang ada di luar bandar, kita orang berada di di pesisir pantai sekalipun, SOP tetap jaga. Sebab apa? Sebab COVID-19 tu si garik, kata orang. Si garik yang maksudnya si nampak. Dan yang penting juga, jangan entingai. Ikut apa arahan SDMC, MKM dan juga KKM. Jangan halak rimpun, halak nyusah orang. Ya, aku siagin. Si garik ya si nampak. Si saya belajar si sesuatu yang baru pula hari ini daripada Walid. Boleh catat dalam kamus.
Dan untuk di Sarawak macam ni, Jess? Okey, untuk di Sarawak, perkembangan di Sarawak, Sarawak mencatatkan sebanyak 754 kes baru COVID-19 dan daripada jumlah tersebut 736 kes merupakan kes kategori 1 dan 2 dan juga 18 kes berada dalam kategori klinikal iaitu 3, 4 dan 5. Daerah Kuching pula mencatatkan 213 kes diikuti Miri dengan 124 kes, Sibu 78 kes, Bintulu 59 kes, Lawas 37 kes, Limbang 28 kes, Betong 22 kes dan Seri Aman 21 kes. Daerah lain pula mencatatkan bawah daripada 20 kes. Dan juga duka cita dimaklumkan Sarawak pada semalam dari tempoh 16 Oktober hingga semalam telah merekodkan 9 kematian baru yang melibatkan pesakit berusia antara 35 hingga 89 tahun dan kesemua kes kematian mempunyai kes komorbiditi. Namun apa yang kita dapat lihat secara keseluruhan, situasi COVID-19 di Sarawak kini semakin pulih kerana tiada kluster baru dilaporkan sejak Khamis lepas. Jadi kita harapkan selepas ini pun tiada kluster yang akan direkodkan dan kita harap semuanya baik-baik saja untuk rakyat-rakyat di Sarawak ataupun seluruh Malaysia. Dan jangan lupa tetap patuhi SOP. Dan selepas ini, Wan Alif. Selepas tu kita bersama dengan tetamu kita walaupun dalam panggilan Skype sekalipun. Ya, Sejahtera Asia tetap mengketengahkan isu-isu dan topik-topik semasa. Yang pastinya kita rehat dulu, minum kopi dan roti canai. Tonton VTV dulu. Hanya dalam Sejahtera Asia. Enggak lalah minum kopi, haus. Kembali selepas ini. Ya, kembali lagi dalam Sejahtera Asia, masih lagi bersama dengan Jess dan juga Wan. Dan Ana akan ditemani kami berdua lah sehingga selama 1 jam 8.30 pagi nanti. 1 jam 8.30? Ya, 8.30 pagi nanti. Jadi jangan alihkan siaran ya. Jadi tetap kekal bersama dengan kami. Kita sekarang ni ingin membincangkan mengenai topik manfaat buku panduan COVID-19 untuk masa depan. Betul. Dan juga untuk masa sekarang lah sebenarnya juga. Betul. Jangan pandai muka-muka buku aja. Ya, tapi tak tahu apa manfaatnya buku tu sebenarnya nanti. Jadi kita bersama dengan Dr. Liew Shan Fap, Presiden Persatuan Pengamal Perubatan Swasta Sarawak dan Naib Pengerusi Persatuan Perubatan Malaysia MMA Sarawak. Selamat pagi Dr. Liew, ada di talian. Hello doktor. Ya, selamat pagi. Ya, pagi apa khabar semua. doktor? Sihat? Khabar baik. Ya.
Saya tanya ni Malif sebab orang akan selalu cakap doktor, alah doktor kan takkanlah ada sakit. Tapi bukan tu tak betul lah. Kita kena selalu tanya. Sebenarnya Jess ni cakap yang dia akan menjadi doktor nanti. Itulah Doakan yang baik-baik saja. Baiklah, nak jelaskan secara terperinci sedikitlah mengenai topik kita pada hari ini, iaitu perjuangan melawan pandemik coronavirus sering disamakan dengan perang dan juga setiap perang memerlukan rancangan, betul tak? Betul. Jadi mungkin buku panduan COVID-19 ini merupakan rancangan kerajaan dan juga rancangan pihak-pihak yang terlibat untuk kita bersiap siaga di masa akan datang. Kok ada lagi kan isu seperti ini yang terjadi. Jadi kita nak tahu menjelang April 2020, beberapa bulan setelah berlakunya wabak COVID-19, media antarabangsa mulai mencatat kejayaan Malaysia dalam menangani wabak itu melalui pengesahan yang mantap serta mengasingkan dan memasukkan pesakit COVID-19 tanpa gejala ke hospital. Pada akhir Ogos tahun yang sama juga, jumlah COVID-19 Malaysia turun menjadi 1 digit. Namun begitu, bermula dari awal September 2020, jumlahnya telah mula melonjak. Dan juga di negeri Sabah di Borneo, Malaysia juga sama juga bermulanya jumlah yang melonjak. Pada pendapat Dr. Liew, di manakah silapnya Malaysia dalam memerangi COVID-19 dan apakah antara pengajaran yang mungkin boleh dipelajari dan juga yang menjadi teladan daripada COVID-19, situasi COVID-19, Dr. Liew? Yeah, please allow me to answer in English. Sure. Go ahead, Doctor. Yes, I think Malaysia did very well in COVID-19 pandemic initially last year. However, the COVID cases surged since September 2020, initially from Sabah and after the state elections. And we know, of course, people may say that the reason of the surge in cases is due to lack of compliance to the strict SOP set up by the Election Commission. But the reality is there was lack of enforcement by the authority for the strict protocol. And the subsequent surge in Klang Valley, for example, is also due to human factors, due to lack of compliance to the SOP in order to, for example, social distancing and also a large group gathering. So at this time, people are less prepared because the cases was low initially. So the sudden outbreak causing a major damage to the healthcare facility, and the hospital was overwhelmed, and also people are unprepared for the major outbreak. There are less of awareness to seek medical care early, and they all refuse to go to hospital because of the overcrowded condition in a hospital. Because of that, there are many brought-in deaths, and also many people lack of supplies of oxygen and dying of the poorer health care due to the accessibility. So I think what we can learn from this is that we know that when we deal with this highly transmissible COVID pandemic, everyone must be cooperative and take their responsibility, compliant to the SOP. So in order to achieve this, I think it's very important to have a very early preparedness, and also the people have a better education and awareness, as well as important is to have the enforcement from the authority for the protocol so that people may comply. So dapat kita simpulkan dekat sini, less prepared by the people. Disebabkan kita tahu masa tu kadar jangkitan masa itu sangat rendah, Wan Ali. Itu mungkin rakyat sambil leka. Dan mungkin ini juga yang menyebabkan kita, apa kata orang tadi, sambil lewa, tidak mematuhi SOP. Jadi Dr. Liew, bolehkah buku panduan COVID-19 ini mempersiapkan negara untuk wabak yang seterusnya demi masa depan, Dr. Liew? Yes, this the COVID pandemic playbook, for example, is very important part of the nation in order to handle or also manage the COVID pandemic. But what is very important is not only the playbook itself. This is the engagement of the peoples and also the public's awareness, the steps taken in its implementation, as well as the enforcement of the SOP
is much more important than is the good playbook, for example. But of course, the playbook is the comprehensive playbooks. It is important in part of the management of the pandemic. Yeah. Dan kalau nampak dekat sini kan Walif, kerajaan pun dia dah ambil teladan lah sebab dah keluar dengan beberapa alternatif seperti MySejahtera apps dan sebagainya kan. Dan kalau nampak tadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Liew, maklumkan engagement of people, public people awareness, enforcement of SOP, ada semua dalam buku tersebut. Jadi dapat kita jadikan rujukan dekat mana-mana. Kalau nampak buku tu tersebut akan dijadikan persiapan untuk kita menempuh apa-apa yang akan datang. Sekurang-kurangnya kita ada panduan lah yang memastikan maklumat-maklumat yang berlaku sebelum ni mungkin generasi atau warisan yang akan datang tahu apa yang berlaku, dan bila kita lihat ataupun kita ada panduan buku seperti ini, mungkin ia boleh membantu sedikit sebanyak dalam kita melakukan persiapan menghadapi mungkin ancaman wabak pada masa yang akan datang. Dan juga dari segi persiapan mengenai buku ini sendiri, mungkin kita nak Dr. Liew jelaskan dengan lebih lanjut lah apakah antara strategi utama yang perlu dikenal pasti Dr. Liew dalam menyediakan buku panduan COVID-19 untuk kegunaan masa depan. What is the main strategies, Dr. Liew? I think the main strategy in order to have a good preparation for the COVID pandemic playbook is the engagement, early engagement to the various people. For example, the relevant parties will be engaged early and they gather their feedbacks and also involvement of the peoples for this preparation of the playbooks. The reason is if we can gather the inputs input into this playbook, so the recommendation is much more comprehensive and much more effective. At the same time, if we involve them early, it's much easier to implement the recommendation later because they are part of the people that produce this playbook, and so it's more effective in terms of this implementation, and also the compliance of the playbooks guideline will be much higher. So I think it's important to put everyone together, especially the relevant parties and people, and also early engagement in order to prepare this playbook. Nampak dekat situ banyak proses sebenarnya Wan Alif. Engagement to the people, relevant parties juga memainkan peranan, recommendation from the relevant parties juga memainkan peranan. Dan selepas ini kita nak tanya jugalah, banyak lagi soalan yang kita nak ajukan kepada Dr. Liew sebab kita sekarang ini memang tengah menjalani fasa-fasa endemik dan sebagainya. Jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar hanya dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana tetap bersiaran bersama kami di Sejahtera Asia, yang pastinya bersiaran 1 jam ini, pelbagai input dan juga informasi yang kita bawakan khas untuk penonton Sejahtera Asia di mana saja anda berada. Dan Dr. Liew masih lagi bersama kita. Dr. Liew. Okey Dr. Liew, baru-baru ini ataupun sebelum ini kerajaan telah meletakkan harga shilling kit ujian kendiri COVID-19 RT-Care Agent di bawah RM20 iaitu RM19.90 silap saya lah. Dan apa kata orang tadi, di Sabah dan Sarawak pun berharga RM200 untuk RT-PCR. Dan adakah kerajaan harus mempertimbangkan subsidi yang setiap ujian tu mungkin lebih murah sebab kita tahulah kondisi dengan sosioekonomi kini tu dengan pendapatan disebabkan pendapatan yang terjejas disebabkan COVID-19. Jadi adakah plan ataupun jangka masa panjang terutamanya dalam golongan B40 itu untuk membuat ujian saringan pada masa hadapan? Maksudnya mungkin ada murah sikit ke atau macam mana, doktor? Of course, we know that the intention of putting ceiling price for this COVID, for example, the saliva self-test kit, and also the other COVID-19 testing, so that more people can afford, is a very good initiative, and also is welcoming. However, I think the implementation should also engage the various stakeholders. Particularly, for example, in this self-test kit,
we should early engagement with this dealer and also the distributors early and gather the feedback. I think the implementation was done in a hurry manner. We know that initially the self-test kit was ranged from 20 ringgit to 40 ringgit, with the higher quality tests more expensive. Yeah. So when we control the selling price, so the better quality test kit was not that popular because I think the distributor not unlikely to deal with this. So there was shortage of this better quality self-test kit. Because of that, the poorer quality test kit dominate the markets. We received many feedbacks from the healthcare professionals that some of the test kits have poorer quality and also inaccurate. This lead to many negative outcome and consequences. So we know, I think the better option probably maybe the subsidy of the self-test kit for the people that we need to do the testing. The government should consider subsidy for the self-test kit purchase, for example, and also the testing in the private clinic and hospital, for example, so that more people can afford it. But of course, the implementation part could be a bit difficult at this point of time because there's no control of self-test kit and there's no tracing or tracking of the testing. Yeah. So I think, but I think government still can provide the free testing in the government facility. Yeah. Ya, dan juga Wan Alif kalau nampak kan memang orang ramai dia tak galakkan nak ambil RTK test sebab tak accurate dan juga kualiti yang sangat rendah dan sebagainya kan. Dan mungkin seperti kata Dr. Liew tadi, mungkin kita patut consider lah untuk ambil test untuk ujian COVID ni secara percuma diberikan kepada rakyat. Betul, dan melihat kepada situasi sekarang yang masih lagi dalam usaha untuk melandaikan COVID-19 dan pastinya ada gangguan daripada pihak-pihak tertentu yang mungkin akan menyebabkan situasi dalam kita meneruskan kehidupan kita, terutama dalam golongan B40 itu, mungkin kerajaan lebih cakna untuk memberikan bantuan yang khas dan khusus untuk mereka mendepani lagi cabaran COVID-19. Jadi Dr. Liew, dan bila kita lihat Dr. Liew, bila ada je wabak, bila ada je pandemik yang akan melanda barisan hadapan ataupun mereka yang di barisan hadapan, pertahanan hadapan ini menjadi keutamaan kepada kita. Jadi bila berlakunya seperti ini, mungkin berlakunya seperti darurat kesihatan global, apa pandangan Dr. Liew terhadap kepentingan latihan penyelarasan ataupun koordinasi ini? Of course, I think important that the public health peoples or professionals are the frontline personnel in dealing with this COVID pandemic. It is important. We know that the COVID pandemic management is part of their training. So it is important to have the regular and also continuous coordinated training for this frontline personnel, so that they are well prepared and equipped with the way to manage. If they are well trained, I think of course the management of the COVID pandemic will be much better and can produce much better outcome. Yeah. So it is important to get them to have continuously trained and also equip them with the updates in order to deal with the pandemic better. Ya, dan nampaknya peranan mereka agak berat sebenarnya. Betul. Sebab mereka melawan penyakit yang berjangkit seperti ini, dan juga kita dapat lihatlah peranan mereka dalam menjadi petugas barisan hadapan, ingin menyediakan servis kepada orang ramai dan sebagainya. Itu adalah kita patut ucapkan tahniahlah kepada mereka. Betul. Dan mungkin doktor, kita dapat lihat dekat sini sebab kita sekarang ni tengah menyesuaikan diri dengan perubahan gaya hidup disebabkan oleh wabak COVID-19 ini, dan juga adanya kemudahan teknologi Wan Ali.
Alif. Kalau nak order makanan pun semua order online kan dan sebagainya. Mudah. Kita duduk kat rumah aja, orang hantar makanan dan sebagainya. Dan ia telah mengubah sebenarnya apa-apa situasi di tempat kerja, bilik darjah dan penyampaian perkhidmatan kesihatan. Mungkin apakah peranan pengamal kesihatan awam, kerajaan ataupun swasta dalam membina budaya norma baru dalam kalangan masyarakat? Sebab untuk kita hidup dalam norma baru ni bukan mudah juga, Wan Alif. Sebab ada yang tak dapat nak menerima bagaimana perubahan sesuatu gaya hidup tersebut. Jadi bagaimana doktor, pendapat doktor? I think due to the COVID-19 pandemic, we actually moved into a new norm of our lifestyle. Our day-to-day activity and also lifestyle have changed, and we rely on a lot on this digital technology. And as for example, we communicate much more frequently through social media, and also I think we do the virtual meeting or online meetings has replaced many of the face-to-face meeting and gathering. And also, we, for example, how you have mentioned, we do our online purchase or shopping through this online platform more frequently and whenever possible. So in terms of healthcare, I think the disruption by the COVID pandemic towards the healthcare posed a major challenges for all the healthcare provider, both in the government and also in the private. But I think it's important something called digital transformation in healthcare is timely now in this kind of situations. We should capitalize the digital healthcare and also telemedicine in our day-to-day practice of medicine and also consultation. And it is important to note that up to like 30 to 50% of the doctor patients consultation, especially the follow-up, can be done through online or also a telemedicine. So I think by doing this, there is less face-to-face consultation, and thus to reduce the risk of COVID infection. And so turning these challenges into opportunity, I think we should utilize the telemedicine in our healthcare services and also extend it beyond our four walls of clinics and also hospital. So doktor, bila kita lihat Jessica, di mana usaha-usaha seperti ini memang dapat kita lihat yang terbaiklah dalam membantu rakyat. Dan Dr. Liew, kita tahu semenjak satu dekad ataupun 2 dekad yang lalu di mana kemunculan virus corona yang telah pun memberi peningkatan ataupun kesan yang mendadak dan daripada transminasi daripada haiwan kepada manusia, di mana penyelidikan telah mengenal pasti sebahagian besar Asia Tenggara menjadi tempat yang berpotensi ataupun tempat yang mudah untuk penularan tersebut. Jadi pendapat doktor sendiri, bagaimana Malaysia mengimbangi di antara keperluan dan juga peningkatan populasi penduduk dalam masa yang sama menuju ke arah pembangunan yang mampan dan selamat untuk penduduknya, doktor? Yeah, I think this is important topics for us now actually. With the population growth and also our developments, and there was a lot of disruption to the ecosystem on Earth, for example, and also causing some pollution, etc. So in order to cater the needs of the population growth and also our developments, it is important to consider sustainable developments at the same time with forest restoration as well as renewable energy. I think in order to carry out, I think the implementation with involving all the peoples is more important rather than government top-down policy and also large and expensive project. So it is important to include, for example, education in school, engagement of non-governmental organizations, NGO, and media publicity, and also create awareness of people about this sustainable development, and also incentive to the people to encourage them to develop green projects. By doing all this,
So we can move forward with a more sustainable development while catering the needs of the people's development and also the population growth. At the same time, also create a safe and sustainable environment so that for the needs of the peoples. By doing so, I think there's less disruption to the ecosystem on Earth. At the same time, so this actually in turn will probably reduce the risk of the occurrence of the new endemic in the future. Okey. Ni endemic in the future lah maksudnya. Dan yang pastinya terima kasih kepada Dr. Liew Shen Fap, Presiden Persatuan Pengamal Perubatan Swasta Sarawak dan Naib Pengerusi Persatuan Perubatan Malaysia MMA Sarawak, kerana berkongsi dengan kita pada hari ini tentang panduan buku COVID-19 pada masa yang akan datang. Betapa pentingnya peranan buku ataupun cacatan hari ini untuk rujukan pada generasi pada masa banyak akan yang datang. dibincangkan dalam buku tersebut dan itu memang menjadi panduan yang tepat untuk kita memulakan apa-apa sahaja isu-isu yang akan terjadi seperti ini nanti. Jadi Wan Alif, catering the need of the people dan juga create safe and softer environment, itu semuanya penting seperti yang kata Dr. Liew tadi. Dan terima kasih banyak-banyak Dr. Liew. Terima kasih Dr. Liew. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Thank you very much. Have a nice day. You too. Okey, dan selepas ini kita akan bersama dengan seorang pegawai psikologi Unit Sumber Manusia Negeri Jabatan Ketua Menteri, iaitu Encik Yusof Kamil, yang akan bicara tentang ujian kendiri. Untuk kesihatan mental, kesihatan mental. Dan kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia, jangan ke mana-mana. Kesihatan mental ni amat penting, Jessica. Kalau Jessica sendirilah, pernah tak buat ujian kendiri untuk kesihatan mental tu? Setakat ni saya rasalah kesihatan mental saya terjaga sebab kita tahu. Saya tidak tanya tentang kesihatan mental. Pernah lalui tak pernah ujian? Buat, tapi kalau untuk online tu saya pernah buatlah. Dia kan ada tanya macam mana situasi hari ini. Berapa dan dapat? apa yang terfikir. Mental tak? 8/10. Baiklah tu. Maksudnya kesihatan tu baik. Paduhan. Awak ni asyik nak tuduh saya ni sakit mental ke? Tak, dari tadi dia cakap saya ni mental. Bila kita bercakap tentang mental, hari ini kita ada tetamu istimewa yang akan mengupas tentang kepentingan melakukan ujian kendiri untuk kesihatan mental. Bukan, tetamu kita bukan tetamu sakit mental, tetapi dia yang akan kelakar tentang tu lah. Betul. Iaitu yang berbahagia. Tu Encik Yusof bin Kamil, pegawai tadbir psikologi bahagian sokongan pekerja Unit Sumber Manusia. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar? Waalaikumsalam. Apa khabar? Tak sihat Hello. Selamat pagi, Cik Yusof. Kamil. Boleh dengar? Mungkin ada technical issue ada pula sangkut-sangkut. Lain tu sebenarnya mental. Kita tak mental, tapi apa pun Wan Alif nak tanya Wan Alif jugalah kan. Kalau Wan Alif kan, kalau stres-stres kerja kan, Wan Alif selalunya buat apa? Makan. Asyik makan je Wan Alif ni. Tak ada kerja lain ke? Sebab kita nak pergi mana? Okey, kita dapat info yang Encik Yusof kita dah ada di talian. Encik Yusof. Selamat pagi, Cik Yusof. Boleh dengar? Cik Yusof, boleh dengar? Boleh dengar. Boleh dengar. Okey. Tadi ada technical issue sekejap ya, Cik Yusof. Jadi Cik Yusof sihat-sihat saja. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Okey, Encik Yusof, sejak bermulanya pandemik tu Jess dan juga Encik Yusof, pandemik COVID-19, isu kesihatan mental banyak. Rumbulaknya hari-hari ada isu orang masalah mental tu. Dan di media sosial dan juga media massa ada ajak berita yang berkaitan tentang tekanan ataupun masalah mental yang menjurus kepada kes kematian, bunuh diri dan sebagainya. Jadi tetapi masyarakat kini tu masih mengambil ringan benda tu. Masih kata orang si ngambil peduli tentang betapa pentingnya untuk kita jaga kesihatan mental. Boleh Encik terangkan lebih lanjut macam ni keperluan ataupun perlunya untuk kita menjaga kesihatan mental kita. Ya, Cik Yusof tadi kalau kata Wan Alif, kalau dia stres dia makan. Boleh sih guna ya. Macam mana tu Cik Yusof? Okey. Sekarang ni mungkin masyarakat terlalu fokus pada isu COVID
dan lupa bahawa pandemik ini juga telah memberi impak yang sangat besar pada keadaan kesihatan mental kita. So sebelum saya terangkan lebih lanjut, kita kena faham dulu apa itu kesihatan mental. So kesihatan mental yang baik atau lebih ringkas kita panggil sebagai kesejahteraan mental adalah kebolehupayaan seseorang untuk menjalankan kehidupan yang bermakna. Bermakna di sini maksudnya dia ada keupayaan untuk menjalinkan hubungan, untuk belajar, untuk bekerja, untuk melakukan hobi dan minat dia. So selain daripada itu, fungsi paling penting ini fungsi paling penting pertama ialah untuk membuat keputusan dan pilihan yang kita hadapi setiap hari. Maksudnya benda ni cover 3 aspek. Yang pertama kognitif, lepas tu emotion dan behavior. Kognitif ni maksudnya cara kita berfikir, emotion ni cara kita merasa ataupun perasaan kita lah. Dan behavior adalah tingkah laku ataupun cara kita bertindak. So kalau masalah kesihatan mental ni, dia melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran kita, perasaan dan tingkah laku kita yang akan mengibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik. Maksudnya kat sini, once kita dah kena masalah kesihatan mental ni, ia akan efek kehidupan seharian kita. Maksudnya bila kita tak peka pada kesihatan mental sehingga menyebabkan masalah kesihatan mental muncul, ia akan efek kehidupan kita, kemampuan kita untuk fikir, kemampuan kita untuk mengurus diri. Apabila semua ini affected, prestasi kerja pun akan berudum, kebolehupayaan untuk mencari rezeki pun akan terjejas. Dan bila kita dah tak mampu nak ngurus diri sendiri pun dah tak mampu nak uruskan. Surely orang yang tersayang kita pun kita tak mampu nak uruskan. Betul. Jadi nampak tak betapa pentingnya untuk kita sentiasa peka dengan keadaan kesihatan kita, kesihatan mental kita supaya kita dapat cegah diri daripada terjejas kesihatan mental. Bak di situ seperti yang Encik Yusuf ada tadi, mun bahasa Sarawaknya si dapat ngengon nyempun. Nya si dapat ngengon nyempun dan si dapat ngengon keluarganya. Jadi itulah punca daripada masalah kesihatan mental. Dan yang pastinya masalah kesihatan mental tu banyak sebenarnya, Jess. Adanya kemurungan, adanya kecelaruan, kebimbangan umum, ada kecelaruan panik, kecelaruan apa kata orang hanya terlalu suka gila benda sesuatu sampai membuat obses pula. Obses tu lain. Obses tu macam wah, ni boleh tak adalah. Boleh saya kena, suka je usik-usik Wan Alif ni. Soal Alif ni comel. Dan juga gangguan tidur merupakan antara masalah kesihatan mental juga. Macam dia selalu tidur bangun macam itulah. Betul. Jadi seperti kata Cik Yusuf tadi kan, kesejahteraan mental untuk buat keputusan tu sebenarnya Wan Alif. Dan daripada segi emotion, behavior dan sebagainya, besar sangat-sangat impak kesihatan mental selepas, maksudnya mental kita ni kalau terjejas, besar sangat impaknya. Dan kita sebenarnya nak tahu jugalah Cik Yusuf ada di talian? Ada. Masih lagi boleh bercakap. Okey. Cik Yusuf mungkin boleh terangkanlah Cik Yusuf, sebab nampak tadi seperti yang diperjelaskan oleh Cik Yusuf tadi, impaknya sangat besar. Jadi bagaimana nak melakukan ujian kendiri kesihatan mental ni Cik Yusuf? Okey. Sebenarnya ada banyak ujian kendiri kesihatan mental kita boleh cari dekat internet. Tapi yang paling popular lah dan mudah kita dapati, saya boleh showkan ialah ujian skala kemurungan, kebimbangan dan tekanan, DASS. Ujian skala kemurungan, kebimbangan. Wow. Yang ni seronok kalau nak guna ni. Wan Alif boleh cuba jawab soalan-soalan dekat sana? Boleh. Tengok Saya sebenarnya ada pengalaman jugalah dalam isu-isu ni, di mana tanda-tanda kemurungan tu kalau Jess dapat nangga, seorangnya hilang minat terhadap aktiviti harian. Hilang minat terhadap aktiviti harian, macam dia selalu bermain tu, malah tu, tetapi hilang. Ya, antara salah satu je lah, Jess. Tapi kita nak tahu lagi Encik Yusuf. Cik Yusuf. Okey Cik Yusuf. Cami ya tek nak malah masih dekat masih ada teknikal isu kita. Okey, tak apa. Kita nak huraikan tadilah seperti diperjelaskan, banyak masih sebenarnya platform untuk menguji ujian kendiri kesihatan mental kita ni. Kita ada ujian kendiri kesihatan mental secara online. Jadi apa yang disebutkan tadi, ujian skala kemurungan, kebimbangan tu kan. Jadi lepas ni kami berdua Wan Alif nak cubalah kan. Lepas tu ada di rumah pun boleh cuba. Ya, betul. Tapi apapun tadi seperti yang Wan Alif maklumkan tadi, banyak sebenarnya aspek-aspek. Tanda-tanda. Betul, tanda-tanda. Tanda-tanda ya kita dapat nangga
sebagainya, macam hilang tumpuan terhadap pekerjaan. Ya. Nasib baik saya fokus. Nyasi fokus. Contoh terdekatlah. Dan seterusnya masalah atau gangguan tidur. Masalah dan gangguan tidur, juga perubahan selera makan. Saya tahulah macam ni perubahan selera makan saya adakah dia terlibat dengan masalah minta atur kebohongan. Mungkin Jess ada kot. Dan seterusnya mudah letih. Sikit-sikit lelah. Oh, saya ingat itu perkara biasa, Walif, sebab kita dah buat banyak kerja kan. Jadi kita akan rasa penat. Nyasip malah kerja punya penat. Oh, ya ke? Ya, masalahnya. Oh, dia duduk boleh penat juga. Itu pun lebih kurang kita katakan ada isu kesihatan mental lah. Dan paling tanda-tanda merisaukan paling risau itu adalah putus harapan. Bukan putus cinta ke? Dah putus harapan ya bingungnya, takut berjalan tepi jambatan terjun. Ya kita asyik mahu. Jadi apa-apa pun ibu kita orang ambil leka tentang kesihatan mental tu, mun dapat pantau ahli keluarga kita, mun sidak etek diam aja, murung aja, tanya sidak napa masalah kita. Napa boleh kami bantu. Jangan ditandahnya. Sebab itulah kita katakan sangat penting untuk kita mencegah sebelum ia menjadi parah. Wan Alif, kalau boleh bercakaplah dengan kawan-kawan. Betul. Dan juga ibu bapa, keluarga, sahabat anda dan sebagainya. Lepas tu kita nampak sekarang ini walaupun golongan muda yang banyak berisiko untuk mengalami masalah kesihatan mental ni, tapi kita tak tahu lagi statistik sebenar. Statistik sebenar, tapi statistik sebelum tu pernah mencatatkan dianggarkan 17 juta di seluruh dunia setiap tahun akibat penyakit jantung disebabkan tekanan. Itu boleh menyumbang juga kepada penyakit jantung tu. Sebab apa? Dan itu yang kita simak sebab mungkin daripada kepentingan seseorang tu mungkin kita tertekan atau sebagainya. Sebab ialah penting tadi bila kita dapat apa kata orang rujukan ataupun dapat apa kata orang dapat cara untuk nak cek kesihatan diri. Macam Jess tadi, Nyam ada pengalaman nak ngecek kesihatan mental. Pernah tak kesihatan mental tu 5/10? Setakat ni saya dapat 8 dengan 9/10. Jadi agak baik. Jadi saya rasa ke arah untuk keseriusan tu lagi belum ada. Jadi Wan Alif, nak tanyalah Wan Alif, kalau dekat sekolah kan mereka ada sediakan khidmat kaunseling. Kalau ada macam student tu dia rasa macam susahlah subjek ni, dia akan cerita dengan cikgu dia. Ada gaduh dengan kawan dia akan cerita dengan cikgu. Itu adalah khidmat kaunseling yang diberikan dekat sekolah. Kalau dekat tempat kerja kita ada khidmat kaunseling, Wan Alif. Betul, khidmat kaunseling kita ada, iaitu rakan-rakan kita, sahabat terdekat kita. Mungkin mereka tu boleh jadi penasihat kita. Jangan kita salah pilih sampainya boleh jadi punasihat kepada kita. Nah, kita simak lah. Nak. Yang tu sebab kita tak nak. Kadang-kadang bila benda tu berlaku, ia terus akan memberikan masalah kesihatan lebih terjejas. Jadi kesannya mungkin ada perkara-perkara yang kita simak dengar berlaku. Jadi yang kita simak walaupun di tempat kerja, di rumah, imanya suri rumah penuh masa sekalipun, semuanya ada masalah ataupun ada tekanan. Jadi itu pentingnya untuk kita tahu macam ni nak uji. Boleh pakai secara online seperti yang Jess padah tadi. Boleh mungkin dapat konsultasi daripada pihak doktor. Dan yang pastinya masalah mental tu bukan masalah yang boleh diambil ringan. Dan juga Wan Alif, jangan lupa kalau dapat result yang tak okey, kalau dapat buat online tu result tak okey, dapat 5/10 seperti Wan Alif katakan, dapatkan nasihat yang pakar. Itu cara yang paling tepat. Betul. Dan Sejahtera Asia berakhir di sini, tapi sebelum tu seperti biasalah saya nak berbantu dulu Jess. Sebelum tu jangan lupa kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Yusof. Cik Yusof, terima kasih Cik Yusof. Terima kasih kepada Cik Yusof, dan juga kita akan cuba dapatkan beliau di masa akan datang sebab mungkin ada isu teknikal sebentar tadi. Jadi kepada anda semua, kalau nak kontak Encik Yusof nanti ataupun nak dapatkan maklumat mengenai kesihatan mental ni juga boleh sahaja rujuk kepada lawan sesawang, tapi pastikan maklumat yang betul dan bernas. Betul, sahih. Dan pantun saya tadi, Jess. Pantun, silakan Wan Alif. Marilah dengar wahai teman mendengar untuk berjaga. Pastikan badan bebas berkuman agar kesihatan sentiasa terjaga. Itu dia. Saya nak berbasikal lepas tu. Nak berbasikal lepas ni. Lepas tu esok-esok lusa tengok kurus abang-abang Wan kita. Okey, terima kasih daripada kami di Sejahtera Asia. Semoga kita berjumpa lagi. Saya Wan Alif. Saya Jessica Chung. Daripada Inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum dan bye-bye.